Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustazah Darjah 5, apa khabar semua? Semoga anak-anak murid Ustazah semua sihat walafiat dan selamat kembali belajar. Okey. Hari ini insya-Allah Ustazah akan membuat penerangan ataupun kita akan belajar subjek jenayat. Okey, pelajaran 1, tajuk Hukuman Jenayat Islam. Okey, bersama Ustazah Siti Khadijah binti Ahmad. Okey, insya-Allah Ustazah akan membuat penerangan secara santai ataupun mudah faham. Okey, bagi siapa yang tak faham dengan penerangan Ustazah ini, bolehlah kontak Ustazah melalui WhatsApp ataupun call, lagi senang untuk mengajukan soalan. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan dulu. Okey, apa maksud hukuman jenayat Islam ni? Maksudnya ialah ketetapan yang mesti dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Okey, apa-apa hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Okey, undang-undang jenayat Islam terbahagi kepada 3. Yang pertama, hudud. Okey, nama ni sangat famous, hudud ni dekat Malaysia. Okey, yang kedua, qisas dan diyat. Yang ketiga, ta'ziz. Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu. Okey. Kita akan terangkan pasal hudud dulu. Okey, hudud ni. Apa maksud hudud ni? Hudud ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ditukar ganti atau dipindah hukumannya, sama ada dengan ditambah atau dikurangkan kadar hukumannya. Okey, contohnya kalaulah hukuman penzina tu kena sebat 100 kali, kena 100 kali. Tak boleh 99 kali, tak boleh 101 kali. Tak boleh kurang dan tak boleh tambah. Sebab Al-Quran dah cakap, kalau yang itu, yang itulah. Faham? Okey, seterusnya. Okey, tujuan kita nak laksanakan hudud ni sebab kita nak menjaga dan melindungi hak Allah supaya kesejahteraan dan kehormatan Islam terpelihara keseluruhannya. Okey, wajib bagi hakim menjatuhkan hukuman hudud ke atas penjenayah walaupun mereka dimaafkan atau mangsanya atau warisnya. Okey. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, contoh zina, qadhaf atau iaitu menuduh zina, minum arak, sarikah, mencuri, hirabah iaitu merompak dan riddah murtad. Okeylah. Secara ringkas berkenaan dengan hudud ni ialah hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Quran, kita kena ikut 100%. 100%, 100%, tak boleh diubah, tak boleh dikurang, tak boleh ditambah. Okey, faham setakat ini? InsyaAllah, semoga anak-anak murid Ustazah faham. Okey, seterusnya kita akan masuk undang-undang yang kedua, iaitu qisas dan diyat. Okey, qisas dan diyat ni apanya? Okey, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syarak berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk balas yang sama dengan kesalahan jenayat yang dilakukan. Maksudnya, kalaulah dia buat jenayah tu buat bunuh, so dia kena balas yang sama, iaitu membunuh juga. Okey. Kalau dia potong, penjenayah tu potong tangan orang, so hukuman dia pun kenalah potong tangan dia juga. Faham? Kita kena balas sama balas. Okey, tujuan qisas ni adalah menjaga dan melindungi hak sesama manusia. Okey. Okey, kesalahan yang wajib dikenakan qisas ni macam tadi saya cakap, iaitu membunuh,
membinasakan tubuh badan, sama ada dia menghilangkan atau mencederakan mana-mana anggota badan orang lain. Macam saya cakap tadi, kalau orang tu potong tangan, kita kena balas potong tangan dia. Penjenayah tu lah. Hukuman dia tu kita kena potong tangan dia. Kalau orang tu tiba-tiba datang, dia tampau muka orang tu sampai tercabut. Ni contoh sampai tercabut gigi orang tu. Maka kalau ikutkan undangan kisos ni, hukuman kisos, kita pun kena tampau orang tu sampai tercabut giginya. Okey? Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya. Okey, di bawah hukum kisos ini juga terdapat hukum diat, iaitu hukuman ganti rugi dalam bentuk harta benda, dan hukum kafarah, hukuman menebus kesalahan seperti memerdekakan hambanya. Okey, contoh macam tadi, situasinya dia dah patahkan gigi orang. Lepas tu dia pun kata, aku gantikanlah gigi kau ni dengan duit. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ikut orang kata, kena adalah syarat-syaratnya. Okey, insyaAllah. Itu nanti akan dikupas lah. InsyaAllah. Okey, sama dengan kafarah ni. Menebus kesalahan seperti memerdekakan hamba mukmin. Okey. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ta'ziz. Okey, apa maksud ta'ziz ni? Ta'ziz ialah hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak dan tidak termasuk dalam hudud dan kisos, serta ia ditentukan oleh hakim yang dilantik oleh pemerintah. Okey, ta'ziz ni boleh dikatakan macam peraturan-peraturan yang dekat Malaysia ni lah. Contoh dia langgar lampu isyarat, apa denda dia. Maknanya denda tu dah dibincang oleh pemerintah ataupun hakim. Tapi denda yang itu kesalahan yang simple lah. Kalau kesalahan yang besar macam rasuah. Okey, rasuah tu apa dia punya, kalau kat Malaysia ni just penjara tak silap saya. Okey, banyak lagi lah. Dia orang kata sepakat pemerintah dengan hakim tu. Seterusnya, okey, kenapa tujuan buat hukuman ta'ziz ni? Tujuan dia ditentukan oleh hakim yang dilantikkan oleh pemerintah adalah untuk membendung pencabulan terhadap hak Allah, pelanggaran hak masyarakat awam dan hak individu. Okey. Contoh kesalahan-kesalahan jenayah yang dikenakan hukuman ta'ziz seperti rasuah, pecah amanah, merosakkan harta benda awam, mencela orang lain, menghidupkan dan berdua-duaan dengan bukan mahram. Okey, ini semua awak boleh faham lah kan? Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian jenayat. Okey, bahagian jenayat ada 5. Yang pertama, agama Islam. Okey, jenayat pada agama Islam ni apa? Iaitu murtad. Itu jenayah lah. Orang yang buat jahat pada agama Islam, dia murtad, dia dah masuk Islam, lepas tu dia pergi keluar Islam. Itu kira kesalahan lah. Memang penjenayah lah, orang panggil penjenayah pada agama Islam. Okey, yang kedua, nyawa dan tubuh badan. Okey, apa kesalahan yang buat yang melibatkan nyawa dan tubuh badan? Contoh macam membunuh. Itu melibatkan nyawa kan? Membunuh. Tubuh badan pula macam saya cakap tadi lah, dia datang-datang saja dikapak tangan kawan tu, dia tapak tangan dia kapak tangan orang tu sampai patah tangan orang tu, tercabut sampai berdarah. Ada orang sampai tampau muka orang tu sampai tercabut gigi orang. Itu kira jenayah tau, jangan main-main. Okey. Kebanyakan berlaku yang berkaitan dengan nyawa ni ataupun tubuh badan ni, orang yang dah terdesak sangat, macam dia perhatikan orang dekat bank-bank. Pernah cerita ni digemparkan dengan seorang makcik tu. Dia pergi bank, ada orang ni dia bawa parang tak silap ustazah, dia pergi ketuk orang, bukan ketuk, dia libas orang, bukan libas, astagfirullahaladzim, saya tak ingatlah cerita dia, tapi lebih kurang macam tu. Dia pergi toreh lah, lebih kurang dia pergi toreh dengan kapak ke parang sampai makcik tu pun jatuh berdarah belakang makcik tu. So itu pun dia boleh kenakan sebagai hukuman kisas. Kalau Malaysia ni mengamalkan hukuman jenayah Islam ni, InsyaAllah tak ada orang yang macam tu yang yang mencederakan makcik tu. Okey, seterusnya
Bahagian jenayah yang ketiga, harta benda. Apa yang melibatkan jenayah dengan harta benda ni? Macam mencuri harta orang, merompak, menyamun, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan harta benda. Okey, jenayah terhadap keturunan dan kehormatan. Contoh macam merogol, berzina, lagi apa? Sumbang maram pun boleh lah. Maksudnya macam tu lah, berkaitan dengan keturunan dengan kehormatan. Okey. Yang kelima, kesejahteraan akal. Okey. Apa jenayah terhadap kesejahteraan akal? Dia sengaja merosakkan akal dia. Contoh, dia memabukkan diri dia dengan minum arak. Dia sengaja libatkan diri dengan dadah, memabukkan kepala dia, pelotak dia dengan minum air ketum yang orang panggil lain. Okey, dan sebagainya lah. Dia saja menghilangkan kewarasan akalnya. Okey. Okey, seterusnya Ustazah akan menerangkan jenis-jenis kesalahan jenayah. Okey, ada dua. Yang pertama, kesalahan melakukan larangan. Okey, ini secara umum. Dia melakukan larangan yang Allah dah sebut secara umum lah. Bukan untuk individu, dia secara umum. Siapa buat ni, dia lah yang kena hukuman. Okey, yang pertama, membunuh dan mencederakan. Yang kedua, mencuri, merompak dan menyamun. Tiga, berzina dan menuduh zina terhadap orang yang baik. Seterusnya, minum arak. Kelima, murtad. Keenam, mencabul, memperkosa dan sumbang mahram. 7, menggugurkan kandungan. 8, rasuah dan minum arak. Dan banyak lagi larangan-larangan yang dicegah, yang disebut di dalam Al-Quran serta hadis. Okey, ini larangan yang dah disebutkan secara umum. Okey. Jenis-jenis yang kesalahan jenayah yang kedua ialah kesalahan meninggalkan kewajipan. Kewajipan ni untuk individu kita, untuk diri sendirilah, senang kata. Contoh jenayah, jenis-jenis kesalahan tu, dia meninggalkan solat. Kat sini banyak sangat zaman sekarang, memang anak-anak muda sekarang banyak meninggalkan solat. Okey, yang kedua, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan tanpa sebab-sebab keuzuran syar'i. Yang ketiga, enggan membayar zakat. Yang keempat, tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Okey. Sebenarnya kesalahan ada banyak lagi kesalahan yang kewajipan ni untuk individu ni. Kita anggap benda ni remeh-temeh. Sebab tu anak-anak kita endah tak endah berkaitan dengan solat. Okey, pemerintah pun tak ambil berat. Okey, sepatutnya dalam Islam benda ni adalah benda yang kewajipan. Kalau tinggal tu menjadi satu jenayah, satu kesalahan yang sangat besar. Okey, bila pemerintah mengabaikan, tengoklah kesannya. Kita pun boleh nampak kesannya sendiri. Padahal Islam dah menekat dah beri garis panduan dah. Dah beri garis panduan untuk menjaga kesejahteraan Islam itu sendiri. Tapi kita yang umat Islam sendiri yang faham-faham lah. Okey, seterusnya. Okey, objektif undang-undang jenayah Islam. Okey, maksudnya macam tujuan kita melaksanakan jenayah Islam ni. Tujuan kita melaksanakan hukuman jenayah Islam ni. Apa dia punya tujuan, ataupun kalau kita kenapa kita nak melaksanakan hukuman jenayah Islam ni? Okey. Yang pertama kita ni sebab nak buat ni adalah untuk nak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Manusia dicipta bertujuan untuk beribadat kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okey? Yang kedua, objektif undangan. Kenapa kita melaksanakan jenayah Islam ni, hukuman jenayah Islam ni? Sebab kita nak memelihara maqasid syariah.
Okey, terdapat 5 tujuan syariah yang dituntut oleh untuk dijaga oleh setiap Muslim, iaitu memelihara agama kita. Wajib kita jaga nyawa kita. Wajib kita jaga akal kita daripada rosak. Wajib kita jaga harta kita. Wajib kita jaga keturunan kita. Okey? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Okey. Yang ketiga, kaedah mendidik masyarakat dan mencegah masyarakat daripada melakukan jenayah. Okey, bila kita melaksanakan hukuman jenayah Islam ni, itu adalah salah satunya kaedah ni, cara kita nak didik masyarakat kita ni. Dan bila kita laksanakan, orang pun takut nak buat jenayah ni. Kalau aku buat jenayah ni, confirm lah aku kena, contoh dia mencuri. Kalau aku mencuri ni, nanti mesti aku kena potong tangan. Sebab dia dah tahu kesannya, akibatnya kalau dibuat benda ala tu. Sebab itulah Allah perintah suruh melaksanakan undang-undang jenayah Islam ni. Okey? Seterusnya, objektif undang-undang jenayah Islam ni ialah balasan kepada pelaku. Okey? Islam mengambil berat konsep keadilan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pesalah jenayah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Artinya, jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Okey? Allah dah cakap dah, kalau nak balas tu, balas sama dengan kejahatan ni tu. Okey, ini dalam hukuman qisas. Okey, seterusnya. Okey, kita dah habis bahagian secara ringkas antara konsep tiga hukuman tu. Undang-undang hukuman hudud, qisas dengan ta'ziz. Okey, dalam darjah 5 kita tak akan belajar semua tu. Kita akan menekankan pada bahagian hudud. Okey, so sekarang ni, nanti topik yang akan datang kita akan menekankan bahagian hudud. Okey, kesalahan-kesalahan hudud yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang kena buat, apa patut kena buat, dan apa balasannya. Okey, kita akan masuk topik hudud. Okey, pengertian hudud dari segi bahasa ialah batas ataupun sempadan. Dari segi syarak ialah jenayah yang ditetapkan hukuman keseksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman seksaan dunia. Okey, insya-Allah bila awak sanggup merelakan diri awak untuk melaksanakan seksaan hudud di dunia, di akhirat awak akan selamat, dah tak ada dah hukumannya. Okey, lebih baik kita nyerah diri untuk melaksanakan hukuman di dunia daripada dekat akhirat lagi perit hukuman Allah bagi. Okey, seterusnya jenis-jenis kesalahan yang melibatkan hudud. Okey, tadi dah cakap dah pun. Okey, ini kita ulang balik. Okey, jenis-jenis kesalahan hudud ni ada 7. Ini yang kita akan belajar setiap topik. Okey, minggu depan kita akan belajar bab zina. Okey, apa hukum zina, apa yang perlu buat. Okey, yang dah kahwin kena berapa sebatan, yang belum kahwin berapa sebatan. Semua itu akan dijawab untuk kelas-kelas akan datang. Okey, jenis kesalahan hudud. Yang pertama zina, yang kedua liwat, yang ketiga qadhaf, yang keempat minum arak, yang kelima mencuri, yang keenam hirabah, yang ketujuh murtad. Okey, seterusnya dalil pelaksanaan hudud. Dalam Al-Quran ni Allah dah cakap dah. Apa Allah cakap? Wa may
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Artinya, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab sesaan yang amat menghina. Okey, kat sini kita dah boleh tahu Allah dah bagi amaran. Kalau kau melanggar perintah aku, kau tak nak dengar cakap aku, tunggulah ke akhirat nanti macam mana. Okey, so nanti bila anak-anak ustazah mana tahu one day nanti awak semua jadi pemimpin, ustazah harap sangat pertegakkanlah hukuman Allah ini supaya kes jenayah dekat kita punya negara ni berkurangan. Okey, insya-Allah bila kita melaksanakan perintah Allah ni, sebab Allah tahu hamba-hambanya. Aku buat ni sebab aku tahu. Allah dah cakap aku buat ni sebab aku tahu apa akan jadi. Aku nak umat aku buat ni supaya meninggalkan benda-benda yang tak sepatutnya. Aku suruh buat ni sebab takkan adanya golongan-golongan yang teraniaya. Sebab tu aku nak kau dengar cakap aku. Bila tak melaksanakan, maka macam-macam ceritalah. Yang sampai kita pemerintah ni tak dapat mengawal kes jenayah dekat Malaysia ni banyak. Okey, InsyaAllah one day nanti hukuman Allah ni dilaksanakan di Malaysia. Okey, Alhamdulillah, sesi pembelajaran kita untuk hari ini selesai. Okey, so sekarang ni Ustazah nak masing-masing buka Al-Bayan, Sister Al-Bayan, buat latihan jenayah. Tajuk pertama kita ni lah hukuman jenayah Islam. Okey, buka Al-Bayan, Sister Al-Bayan tu bahagian quizy, homework dan exercise. Okey, panduan nak buka Al-Bayan tu Ustazah akan bagi dalam grup. Okey, masa awak nak buat soalan tu boleh je untuk nak rujuk video yang Ustazah buat ni dan buku teks PDF Darjah 5. Okey, insya-Allah semoga dapat menjawab dengan tenang dan senang-senang. Insya-Allah soalan semua senang-senang. Okey, tapi Ustazah sure kalau boleh tak payahlah tengok buku. Cuba. Okey, insya-Allah. Okey, setakat ini saja. Syukran jazilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.